Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Bahrul Mazi jilid 19, muka surat 175. Muka surat 175, tajuk dia kata bab ma jaa fil akhzi min al-lihyah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan boleh potong janggut. Kita duduk di bawah tajuk apa dia? Dia antara benda yang menjadi sunnah Nabi, yang menjadi benda yang menjadi amalan Nabi. Apa dia? Kita dah baca dah bulan yang lepas-lepas, Nabi dia satu orang yang potong misai. Misai Nabi ni trim. Dia tak biang sampai misai itu jadi syarib. Syarib ni maksudnya bila kita minum, dia turut masuk dalam mulut. Bila kita minum, dia terlampau panjang, dia pangkuk bibir mulut ni, dia masuk sekali dalam mulut, maka dipanggil misai itu syarib. Syarib maksudnya minum, dia sekali masuk. Itu tak mau. Nabi dia ada misai, tapi misai dia trim bagi pendek. Itu sunnah dia. Malam ni pula dia kata apa? Fil akhzi min al-lihyah. Nak cerita kata janggut itu sunnah Nabi. Nabi simpan janggut, tetapi Nabi trim janggut dia. Nabi tidak simpan janggut sampai janggut tu jadi tak elok, jadi nampak kotor. Sebaliknya Nabi simpan janggut, tapi janggut Nabi ditrim elok. Dia nak abang yang tu. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya telah bersalah-salahan ulama dalam hal potong janggut ini. Semua dalam bab fiqh ni biasa benda ni. Khilaf ulama ni biasa. Dia ni kata wajib, dia ni kata sunat, dia ni kata boleh, dia ni kata tak boleh. Itu biasa. Cuma kita nak baca apa hujah tiap-tiap seorang daripada mereka ni. Setengahnya kata boleh potong janggut, setengahnya kata tidak sayugia dipotong. Pendapat. Setengah kata janggut boleh potong, boleh trim, bahkan kena trim bagi jadi elok. Setengah kata tak boleh, biar dia naik macam mana dia nak naik. Pendapat sentiasa ada macam tu. Dan lagi akan datang diterangkan ikhtilaf itu. Dan sekarang dengar dulu hadisnya. Dia kata, sat lagi cerita. Dia kata, cerita panjang ni sat lagi. Tengok hadis kata apa. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'khuzu lihyata min 'ardiha wa tuliha. Itu hadisnya. Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapa dia, daripada neneknya, bahwasanya Nabi SAW adalah ia mengambil janggutnya, yakni memotong ia akan janggutnya daripada melentang dan daripada bujurnya. Nah, abang kata trim. Nabi tu janggut dia trim, kok tepi dia trim, kok bawah pun dia trim. Janggut Nabi kemas. Dia nak abang yang tu. Nabi satu orang yang menyimpan janggut, tapi janggut Nabi ni kemas. Nabi ni satu orang yang pembersih. Nabi ni satu orang yang orang tengok dia steady. Dia nama yang tu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Masalah memotong janggut dan ikhtilaf ulama padanya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sesungguhnya telah bersalah-salahan ulama dalam hal janggut panjang itu. Kata qil, jika dipegang oleh seorang laki-laki akan janggutnya dan dipotongnya barang yang lebih daripada setengahnya itu, maka ia itu tidak mengapa. Dia sukatan dia macam tu. Apa dia? Dia kata kalau janggut panjang, cekak.
hak mana terlepas daripada bawah cekak ni, yang tu potong. Dia kata. So tak panjang sangat lah. Janggut tu panjang, cekak, hak mana terlepas bawah pada tu trim, dia kata. Itu tidak salah, dia kata. Kerana telah memperbuat yang demikian itu setengah daripada sahabat Nabi seperti Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan satu jamaah daripada tabi'in. Di kalangan sahabat mereka macam tu. Dia tak biar sampai terlampau panjang, sampai budak-budak tengok khayal takut apa semua, dia tak macam tu. Dia cekak, hak mana bawah dia potong. So nampak mustahil. Dan dia kata mengelokkan dia oleh Asy-Sya'bi dan juga Ibnu Sirin dan lainnya, dan telah meneguh akan dia oleh Al-Hasanul Basri dan Qatadah bin Di'amah, dan berkata mereka itu dibiarkan itu lebih disukai. Nampak? Dia akan ada satu golongan lagi, dia kata apa? Terim tak mau, dia nak pergi panjang mana biar dia pergi. Dia ada satu pendapat yang kata macam tu. Kerana sabda Nabi SAW, U'ful lihya, maksudnya biarkan oleh sekalian kamu akan lebat janggut itu. Ada satu hadis lain, Nabi kata janggut tu biar, macam mana dia nak tumbuh, dia nak panjang, dia nak lagu mana, biar. Dia pegang hadis tu. So dia kata janggut ni jangan duk kacau dia, jangan duk potong, jangan duk trim, jangan duk apa, biar dia nak pergi panjang mana pun, itu steady. Pendapat, dan dia ada hadis dia begitu. Kata Al-Iraqi, dan telah mengambil dalil jumhur ulama dengan hadis ini atas bahawasanya yang lebih utama ialah membiarkan janggut itu atas halnya. Jumhur ulama suka kalau janggut tu dibiar lagi panjang lagi bagus, dia kata. Dan tidak dipotong suatu pun daripadanya. Maka inilah perkataan Imam Asy-Syafi'i dan ashabnya. Tu dia, Imam Syafi'i, dia suka macam tu. Dia suka janggut tu nampak macam Lion King, steady. Dia main duduk aja saya satu masjid dah takut dah. Bangun dia saja, belum dia bercakap lagi. Dia bercakap, dia kata memang dia ni sampel okey. Nampak? Ada pendapat yang macam tu, dan pendapat itu dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan berkata Qadhi Iyad makruh mencukurnya dan juga mengguntingkannya. Al-Qadhi Iyad juga satu ulama terkenal, dia kata makruh kalau potong. Kalau potong tak apa, tapi tak apa bagus, dia kata. Dan kata Imam Qurtubi, tiada harus mencukur dan mencabutnya dan mengguntingnya yang lebat daripadanya. Qurtubi dia ada tafsir dia, berjilid-jilid macam Bahrul Mazi ni. Dia imam, dia seorang ulama mufassir, ulama tafsir. Dia pun betul juga suka janggut macam tu. So tuan-tuan tengok yang kata Abdul Rahman Sudais, tengok yang kata janggut dia buat dia. Kan? Kita pun tak ingin, kita mau tumbuh, nak buat macam mana? Tapi kedai ni gunting rambut, mana duk tanya juga, dia ni kata aneh, ada ubah agama kasih. Dia kata, dia panggilkan kita beli ayah mau ke itu? Saya ni kira lah, kalau boleh transfer sama ayah bagus, dia kata. Dia dah tak mau, dia ni tak lah nak cukup, dia nak bagi kat kita, yang kita ni duk lumuk macam-macam, tak mau naik. Manusia, tuan-tuan, manusia ni Tuhan bagi ni semua tak kena. Tuhan bagi subuk janggut, dia duk cukup sampai hari-hari cukup. Tak ada ni duk cari buah keras, duk tumbuk, duk lumuk macam-macam sampai belum yang muka ni nak tak ingin nak ada janggut, tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Iyad, dan ada pun memotong daripada bujurnya, maka ia tu elok. Ada satu pendapat, dia kata terim aku tepi ni bagi nampak janggut tu turun steady macam tu, itu cantik. Itu pendapat, tuan-tuan. Kata Imam Ghazali, dan bermula suruh pada ini berhampiran jua, dan jika tiada terhenti kepada potong janggut dan memutarnya daripada segenap pihak, kerana panjang yang melampau-lampau itu mengkodok tarupa. Yang pentingnya apa, tuan-tuan? Bersih. Itu aja. Janggut tu sunnah, tapi nak simpan dia, biarlah kita kelihatan bersih. Itu yang paling penting. Macam mana nak buat, tapi biarlah dia kelihatan bersih dan tidak mengkuduhkan rupa. Dan dia kata melepaskan mulut orang-orang yang mencela dan mengumpaknya. Tak, jangan kerana kita orang jadi berdosa, kita buat dengan rupa ada orang rimai. Pasal kalau kita ni elok, tak apa, dia dengan simpan buat bagi belemui. Yang ni masalah dia. Orang kata tu berdosa dia kerana kita.
So dia kata di sini, jangan sampai kita menjadi punca kepada mulut orang mencela dan mengumpat kita. Jangan sampai mentu, bagi bersih. Maka tidaklah mengapa dia kata mengeratnya dengan sebab memeliharakan daripadanya atas ini niat. Kita buat bagi elok ni pasal apa? Pasal nak selamatkan orang daripada terfitnah. Duk celah kita, duk kata tak elok kat kita, kita buat bagi elok, orang tak kata kat kita. Itu. Baik, tengok bawah tu bab fi i'fa'il lihyah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan suruh biarkan panjang akan janggut. Ini kita baca hadis dia saja. Dia ulang tadi. Cuba tengok hadis dia kata Ali bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bi ihfa'i syawari wa i'fa'il lihya. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Nabi suruh kami memotong misai dan juga membiarkan panjang akan janggut. Itu hadis dia, dan hadis ini dipegang oleh banyak ulama termasuk Imam Syafi'i. Baik, tengok sebelah bab fi wad'i ihdar rijlain 'ala al-ukhra mustalqiyan. Ini pula satu bab cerita tidur terlentang, lepas tu sila panggung. Tidur terlentang, lepas tu kaki satu berdiri, satu lagi sila panggung buat atas. Perlukah saya demonstrate macam mana? Tak perlu. Yang tu dia nak buat kata yang tu, yang kata duduk mustalqiyan. Bolehkah duduk macam tu? Tidur di masjid ke, tidur di rumah ke, apakah tidur melentang, melunjuk lagu tu, kaki balik kiri lipat lutut bagi berdiri lagu tu, kaki balik kanan naik buat atas tu, jadi sila panggung sambil tidur. Bolehkah macam tu? Dia kata itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan menghantar satu daripada dua kaki atas lainnya masa tidur terlentang. Dia nak abang mustalqiyan tu. Ketahuilah saudaraku, adalah tidur itu berbagai-bagai kelakuan pun harus ia. Dia kata tidur ni gaya bebas. Anak tidur terlentang ke, anak tidur mengiring kanan ke, nak mengiring kiri ke. Ada orang jenis tidur bersila apa dah. Dan bini dia kata, abang tak tidur lagi ke? Tidur dah, tapi duduk bersila. Oh, dia tak boleh tidur terlentang, dia tak boleh lena. Dia kena penyakit insomnia, dia bagi. Insomnia ni kira kacau, tak boleh tidur. Dia tak mengantuk. Jadi bila tak tidur, dia sakit. Tapi tak boleh tidur. Duduk atas katil itu dia tak boleh tidur. Bangkit duduk di ujung katil, tak boleh tidur. Bangkit pergi buka internet, duduk baca macam-macam, tak mau mengantuk. Turun pergi bancuk kopi, lagi tak mengantuk. Macam ni dia. Lain-lain dia tidur macam mana? Dia duduk atas katil tapi duduk bersila. Lena sambil duduk bersila sampai subuh. Oh, kacau tuan. Tidur ni satu nikmat. Tapi kalau sampai kuliah pun duduk tidur, yang tu karut, dia tak panggil nikmat, yang tu dia panggil karut. So dia bagi tahu kat kita ni, dia kata apa? Tidur ni macam mana cara, macam mana kelakuan pun asalnya hukum dia harus. Hanya ada macam-macam kelakuan tidur ni, setengahnya afdal daripada setengahnya. Cuma yang tu aja. Kalau tidur macam ni lebih baik daripada tidur macam ni, itu aja. Tapi macam mana ikut keselesaan masing-masing. Tetapi tidur terlentang dengan mendirikan lutut serta menghantarkan sebelah kaki atas lutut, maka yang demikian itu harus ia apabila dipeliharakan kain pakaian daripada nampak auratnya. Dia kata kalau nak tidur mustalqiyan dari ni, tidur kaki kiri angkat berdiri lutut begitu, kaki kanan naik atas tu, tidur sambil sila panggung ni, dia kata tak salah, tapi jaga jangan satu pameran luar sana. Tidur macam tu dalam masjid, punya apa boleh kawan lalu ke depan tu, dia boleh duduk tengok pula. Tak seronok Pak Haji ni, dia kata. Tengok tidur dengan serban tak buka, dengan jubah cantik, dengan apa, mustalqiyan ni dia satu pameran luar. Dia kata apa, nak tidur lagu tu tak salah, tapi jaga aurat tu. Aurat tu kena jaga, dia kata. Baik. Yang ni apabila dipeliharakan kain pakaian daripada nampak auratnya, maka itu tidak salah. Bermula dalil
menunjukkan harus itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah bin Zaid Al-Ansari annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur terlentang dalam masjid, menghantarkan satu kaki daripada dua kakinya atas yang lagi satu. Nabi tidur macam tu. Mustalqiyan, dari Nabi biasa tidur macam tu. Maka oleh kerana Nabi biasa tidur macam tu, tidur itu tidak salah. Cuma nak kena jaga tadi aja, jangan sampai aurat kita terdedah. Bermula ini hadis hasan lagi sahih. Tengok tajuk baru, bab fil karahiyati fi dhalik. Itu bab yang menyatakan hadis yang menunjukkan tegah ataupun tak boleh tidur terlentang dengan mengangkat kaki di atas satu lagi. Ni pula dia nak abang kata Nabi ada buat, tapi Nabi pernah larang orang buat. Persoalannya pasal apa? Nabi buat, tidakkah itu menunjukkan benda tu tak salah? Yang Nabi larang pula pasal apa? Dia ada sebab dia. Ketahuilah saudaraku, bermula tidur terlentang dengan mengangkat kaki atas lutut dan paha itu apabila tidur memeliharakan pakaian menutup aurat, yakni tidur yang mengeluarkan dan beri zahir aurat dan kemaluan. Ni yang tak boleh. Itulah yang dikatakan haram oleh ulama. Yang tu tak boleh. Tidur sila panggung, orang dulu lalu tengok apa Pak Haji ni. Yang ni ulama kata haram. Haram dia pasal apa? Pasal menampakkan aurat kepada orang ramai. Haram dia pasal itu. Kehendak sepotong hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an istimalis samma. Ini satu bab lain pula. Apa dia diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur ia daripada selimut tuli. Dia bagi dalam bahasa hadis dia kata istimalis samma. Istimalis samma dia diterjemah kata selimut tuli. Maksud istimalis samma ni, maksud dia apa? Maksudnya tak ada pakaian, ambil kain selimut dia buat atas. Tidur lagu tak pakai apa? Pakai harap tutup narita tu yang tutup buat atas. Ayam tu dia panggil istimalus samma. Dia kata yang ni memang semua okey. Dia buat kerja macam ni. Pasal apa? Dia boleh macam-macam jadi benda ni. Dan bahasa Arabnya bernama istimalus samma, dimaknakan kemelayunya dengan selimut tuli. Dia kata selimut tuli, selimut buta, selimut dengan tak ada pakaian apa, harap ke selimut tu satu yang tutup dia. Dia kata iaitu ditafsirkan ulama akan dia, iaitu berselimut dengan kain sehingga ditutupnya dengan dia semua tubuh, tidak terbuka daripadanya satu pihak pun, sehingga tangannya pun masuk duduk dalam selimut tu. Dan demikianlah mengatakan dia oleh kebanyakan ahlul lughah. Dia kata dia tak pakai baju apa, dia buka selimut dia bungkus daripada hujung kepala sampai hujung kaki, dia jadi hantu bungkus. Memang hantu semua. Kalau tarik selimut tu tak ada apa. Yang ni dia panggil istimalus samma, yang ni tak boleh, dia kata. Dan ada pun ulama fiqh maka berkata mereka itu, iaitu berselimut ia dengan sehelai kain yang tiada di atasnya lain daripadanya. Tak ada apa, harap kain selimut tu yang selain. Dia kata aku tadi telajak dah balas darian ambil 3 biji. Dia kata hangat-hangatnya pasal istimalus samma. Tak pakai apa, pakai tarik kain selimut tu selain apa buat atas. Bila tidur pula boleh. Anak main-main buka pintu, ya Allah ayah, dia kata. Memang ayah hang darian yang pukulan, mak dia kata dia pilih kat dia. Jadi janganlah. Nabi bagi tahu dah hak ni jangan buat, dia kata. Kemudian dia angkatnya akan dia daripada satu daripada dua pihak, maka disangkutkannya atas satu daripada dua bahunya. Lepas tu dia nak bangkit pergi pancung ke, dia nak bangkit turun pergi ke dapur nak minum ayam ke, dia pakai tarik ke selimut tu bungkus buat atas turun lepas tu saja, dengan dalam tak ada pakaian apa.
Yang ni dia panggil istimalus sama. Buat kerja ni memang semua. Jangan ada buat benda macam ni. Dia buh nama tu pun elok lah. Kata ulama, maka atas tafsir ahlul lughah itu makruh berselimut seperti yang demikian itu, supaya tiada datang baginya satu maksud daripada menolakkan mudarat kerana sengat menatang dan seumpamanya lain daripada itu. Dia kata pasal bahaya. Bila tak pakai apa, harap kain selimut tu selai aja, main satu lipan apa ketik dia, ketik dia lari pergi gitu saja, tak ada apa. Jadi dia membawa mudarat ke kabut tajuk ni. Dia duk main abang ni. Ada orang buat kerja dulu ni. Tak ada buat lah, benar buat tu sudah lah. Jangan buat lah. Baik, tengok di bawah tu. Tengok di bawah tu dia kata wal ihtiba'u fi thawbin wahid wa an yarfa'a ar-rajul ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa huwa mustalqin 'ala zahri. Ini pula lagi satu. Dan ditegur oleh Nabi SAW duduk peluk lutut di dalam kain yang satu. Ni bahasa hadis tadi ihtiba, ataupun dalam satu hadis dia sebut muhtabi, ataupun dalam satu hadis lain dia sebut khurfusa. Tiga benda ni membawa satu maksud. Duk macam mana ni? Yang kata muhtabi, yang kata ihtiba, yang kata khurfusa ni duk macam mana? Minta maaf cakap dalam bahasa setengah orang dia kata duk macam Cina kalah judi. Dia kata duk angkat lutut, duk peluk lutut macam tu. Duk atas lantai ni, angkat lutut dua-dua sekali, lepas tu peluk lutut macam tu. Tu dia panggil duduk muhtabi ataupun duduk ihtiba. Duduk yang macam ni makruh ketika dengar khutbah. Waktu dengar khutbah tak boleh duduk begitu. Tapi ada hadis menceritakan Nabi biasa duduk khurfusa ni, duduk muhtabi ni, Nabi biasa duduk macam tu selepas sembahyang subuh. Nabi habis sembahyang subuh, dia angkat kaki dia dua-dua, dia peluk dua kaki dia begitu, dia tengok Kaabah. Sahabat kata apa? Dia kata aku tidak pernah melihat Nabi dalam keadaan yang lebih khusyuk daripada tu. Lepas subuh tuan-tuan, sejuk, angkat lutut dua-dua tu, peluk lutut macam tu, Nabi duk tengok Kaabah, mata duk tengok Kaabah tak lepas. Sahabat duk tengok Nabi ni, sahabat kata aku tak nak tengok Nabi begitu khusyuk duduk dia. Duduk tu, duduk muqtadi tu. Maka duduk itu sunnah. Tapi ada satu hadis lain mai apa dia? Nabi larang duduk macam ni ketika khutbah dibacakan. Waktu khutbah baca tak boleh duduk penuh lutut tu, itu dilarang oleh Nabi. Dan larang itu larang makruh, bukan larang haram. Larang makruh. Baik, ini yang dia kata ni. Baik, masalah hadis baca ni pula dia kata duduk ihtiba dia ni yang jadi teguh, yang diteguh oleh Nabi ni pasal apa? Dia kata yang teguh oleh Nabi SAW duduk peluk dua lutut di dalam kain yang satu, sama macam ihtimal tadi ni juga, penyakit tadi ni istimali sama tadi juga. Dia tak ada pakai kain, dia tak ada pakai baju, dia pakai selai kain aja tutup buat atas, pakai duduk selimut begitu aja. Kan? Macam setengah orang dia kain pelekat selai, dia baju tak ada. Dia berjalan kain pelekat tu saja, sekali lagi bila sejuk dia ongkai kain pelekat tu, dia naik solong buat atas. Itu yang dikatakan ihtiba, yang dilarang oleh agama. Pakai bergantung kepada selai kain itu saja. Dan bahawasanya mengangkat seorang akan satu daripada dua kakinya atas lainnya, dia duduk macam tu, padahal ia tidur terlentang di atas belakangnya. Ini lagi satu. Duduk hak dikatakan tadi, dahlah pakai kain selai, dia duduk pula, duduk tidur terlentang, dia buat lagu tadi, dia penaik lutut satu, dia sila panggung ke atas dengan kain selai, tak ada pakaian lain. Bila buat macam tu, pasti aurat akan dapat dilihat oleh orang lain. Maka itu ditegur oleh Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, ini hadis sahih. Tuan-tuan kena faham tajuk kita baca ni apa dia? Cerita pasal jaga aurat. Jadi sebarang bentuk pakaian dan kelakuan yang boleh membawa kepada terbuka aurat, itu dilarang oleh agama. Itu je dia nak beritahu. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Muslim, telah berkata ulama, bermula segala hadis teguh daripada tidur terlentang dengan sila panggung satu kaki di atas lutut itu, ditanggung akan dia atas kelakuan yang boleh zahir padanya aurat ataupun suatu daripadanya. Itu yang salah tu. Pasal kelakuan dia buat tu
boleh menyebabkan orang nampak aurat dia. Itu yang salah. Dan adapun perbuatan Nabi SAW, maka adalah ia atas wajah tiada zahir nampak daripadanya suatu aurat dia. Nabi buat, Nabi tak nampakkan aurat dia dekat orang, maka perbuatan itu tidak salah. Tapi kalau buat boleh menampakkan aurat, itu salah. Dia kata maka ini tiada mengapa ia dan tiada makruh padanya atas ini sifat. Tajuk baru dia kata fi karahiyatit tija' 'ala al-batni, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegak tidur atas perut, yakni tidur menerah. Tidur menerah dilarang oleh agama. Tu saya duduk menerah. Macam anak kita ni kalau nak buat homework dia duduk menerah. Dia menerah kaki dia atas, duduk naik dua lawan sabung dua kaki tu duduk buat homework. Cuma kita ni ada superstition and belief, kita ada kepercayaan karun. Bila budak tu duduk menerah, duduk buat homework, angkat kaki, kita kata kaki jatuh ni, saya lagi mak mati. Dah mai mana pula angkat kaki tu dengan mak nak pergi mati pula. Kita ni pergi tokok sikit lagi kuat atas. Sebenarnya dia tak mau bagi budak tu tidur menerah angkat kaki tu, dia pergi tambah tu. Dia kata ni, abang jangan duk angkat kaki tu, abang nak suruh mak mati lah ni, mai kata ni. Budak ni pula pasal apa nak pergi mati pula kaki aku. Jadi budak tu jadi pening dengan kita ni. Baik, soalnya apa dia? Dalam agama menerah tu dilarang. Baik, kita tengok pasal apa. Kerana ketahuilah saudaraku, bermula tidur menerap itu dikeji akan dia oleh syarak kita, kerana ia tidur syaitan. Syaitan tidur macam tu. Syaitan dia tidur menerap, ataupun dikatakan dia tidur orang kafir. Dia kata, maka tidak disukai Allah Subhanahu wa taala tidur yang demikian itu. Seperti tersebut dalam hadis At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan muttaji'an ala batnihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi dhij'atun la yuhibbuha Allah. Itu dia. Apa? Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu laki-laki tidur di atas perutnya, yakni tidur menerah. Nabi main-main masjid, tengok ada satu sahabat duduk tidur menerah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini tiada suka akan dia oleh Allah. Nabi kata begitu. Inna hadhihi, Nabi kata ni tidur ni dhij'atun la yuhibbuha Allah. Ni tidur menerah ni benda yang Allah tak suka. Nabi kata begitu. Kemudian di bawah tu Imam Al-Ghazali buat cerita panjang lah. Saya tengok dah tadi ni pendapat dia saja. Pendapat dia yang dia tidak sokongkan dengan hadis-hadis lah. Dia cuma abang kalau tidur terlentang tu tidur orang yang macam mana, kalau tidur ke kanan tu tidur orang macam mana, kalau tidur ke kiri tu tidur orang macam mana, kalau tidur menerap tu tidur orang macam mana. Dan itu adalah pendapat Imam Al-Ghazali. Boleh baca sendiri. Baik, di bawah tu dia kata bab fi hifzil aurah. Ini dia masuk tajuk yang khusus, iaitu cerita tentang tanggungjawab kita memelihara aurat. Aurat kita kena jaga. Ada satu hadis tuan-tuan, saya ada catat di sini. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Musa alaihi salam kana rajulan hayyan satiran. Ma yura min jildihi syai'un istihya'an minhu fa'azahu man azahu min bani Israel faqalu ma yastatiru hadha tasattur illa min aibin bijildihi imma baras wa imma qudrah wa imma afa wa inna Allah azza wa jalla arada an yubarri'ahu mimma qalu wa inna Musa alaihi salam khala yawman wahda fa wada'a thiyabahu ala hajar thumma ightasala falamma faragha aqbala ila thiyabihi liya'khudhaha wa inna al-hajar 'ada bi thawbihi
فأخذ موسى عصاه فضرب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خلقا وأبرأه مما كانوا يقولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقام الحجر فأخذ ثوبا ولبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر عصاه 3 أو 4 أو 5. فذلك قوله الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله